Penunjuk ekonomi yang kedua adalah pengangguran. Okey, maksudnya kalau kita nak tengok ekonomi sesebuah negara tu bagus ke tak bagus ke, kita kena tengok kadar pengangguran dia lah. Okey, so pengangguran ni sebenarnya apa? Okey, pengangguran ni adalah satu keadaan, keadaan di mana orang nak kerja tapi tak dapat kerja. Okey. So, kita ada piawaian antarabangsa. Okey, so sebuah negara tu dikatakan guna tenaga penuh kalau kadar pengangguran dia kurang daripada 4%. Okey, kalau kurang daripada 4% maksudnya negara tersebut guna tenaga penuh. Okey, so maksudnya baguslah. Okey, so bila apa maksud guna tenaga penuh? Okey, maksudnya kalau sesebuah negara tu guna tenaga penuh, maksudnya dia guna semua faktor tenaga buruh yang ada dalam negara tu. Okey, maksudnya tenaga buruh ni adalah salah satu faktor pengeluaran. Okey, so guna tenaga penuh ni maksudnya dia gunakan, negara kita gunakan semua tenaga buruh, hampir semua tenaga buruh yang ada dekat dalam Malaysia ni. Contoh macam tu lah. Contohnya macam kalau kita beli beras. Okey, kalau kita beli, katakanlah kita beli beras untuk satu rumah sebulan, 10 kilo beras kita guna. Okey, so kalau hujung bulan kita check, kita guna 10 kilo beras tu habis kita guna, ataupun 8 kilo daripada beras tu 9 kilo habis kita guna. Maksudnya kita capai guna tenaga penuh. Okey, maksudnya kita betul-betul gunakan beras tu. Sama juga macam kita gunakan faktor tenaga buruh yang ada dekat Malaysia ni. Tapi kalau contoh kita beli beras tu, kita dah tahu kita beli beras tu 10 kilo untuk sebulan, tapi kita guna 5 kilo je. So maksudnya kita tak capai tingkat guna tenaga penuh. Macam tu lah, kita tak gunakan sumber sumber pengeluaran kita yang ada, ataupun kita tak gunakan faktor pengeluaran kita yang ada dengan bagus. Okey, so sebab apa pengangguran ni wujud? Sebab sebab lebihan penawaran buruh dalam sesebuah negara. Okey, maksudnya buruh ada, lebihan penawaran. Okey, maksudnya buruh tu ada, supply tu ada. Okey, orang yang nak bekerja ada tapi kerjanya enggak ada. Ya, begitu. So dia akan menyebabkan tenaga buruh tu membazir, begitu je lah. Macam tu, pembaziran faktor buruh. Maksudnya orang ada nak kerja tapi kita tak guna ke orang tu untuk bekerja. Maksudnya sia-sia, membazir, gitulah. Okey, so sekarang ni kita ada equation. Dalam ekonomi pun ada equation. Okey, iaitu nak dapat tenaga buruh. Apa maksud tenaga buruh? Okey, tenaga buruh sama dengan guna tenaga tambah pengangguran. Okey, tenaga buruh bersamaan dengan guna tenaga dan pengangguran. Okey, so tenaga buruh, guna tenaga, pengangguran, semua ni dia melibatkan penduduk yang berumur antara 15 tahun sehingga 64 tahun je. Yang tu yang kiranya daripada 15 tahun sampai 64 tahun tu yang boleh bekerja, lah. Okey, so tenaga buruh ni, apa maksud tenaga buruh? Okey, kita cerita dulu pasal dia tenaga buruh ni dia gabungan daripada guna tenaga dan pengangguran. Okey, so kalau guna tenaga, diorang ni tengah bekerja. Okey, yang tengah ada pekerjaan. Pengangguran ni diorang tengah cari pekerjaan. So orang yang ada pekerjaan dengan tengah cari pekerjaan bergabung, jadilah tenaga buruh. Tenaga buruh ni orang yang sedang bekerja ataupun sedang aktif cari pekerjaan. Okey, so orang tu, sesiapa ada orang yang tidak, orang kata kita tak klasifikasi ke orang tu sebagai tenaga buruh kalau orang tu memang betul-betul tak bekerja. Contohnya macam suri rumah. Suri rumah ni dia tak bekerja, dia duduk rumah je, jaga anak, jaga pakai minum suami semuanya kan. Dia tak jana income, dia tak jana pendapatan. Macam suri rumah, macam pelajar. Pelajar pun pelajar universiti sepenuh masa, mana ada masa nak bekerja. Ada juga yang kerja part time, tapi pelajar ni kita anggap mostly diorang tak bekerja, memang tak bekerja. Sebab diorang fokus kat belajar je kan. Macam rumah pelajar, pesara, orang yang dah berhenti daripada kerja, orang tua, dia dah tua, dia dah berhenti kerja, duduk rumah, tu pesara lah. Dan juga OKU, orang yang hilang keupayaan bekerja, macam dia kena koma ke, ataupun tak ada kaki, tak ada tangan, tak boleh nak bekerja kan. So dia tak boleh bekerja. So orang yang tak bekerja tu kita anggap sebagai tenaga buruh. So tenaga buruh ini adalah dia punya equation dia, iaitu tenaga buruh sama dengan guna tenaga tambah pengangguran.
kadar pengangguran. Okey, kadar pengangguran tu apa? Okey, kadar pengangguran tu untuk ukur jumlah penganggur yang ada kat dalam sebuah negara tu. Okey, jumlah penganggur tu, orang yang menganggur tu dikira dalam peratus. Okey, berapa persen, berapa peratus, tu kadar pengangguran. Okey, kalau kadar pengangguran dia ataupun peratus dia rendah, maksudnya penganggur tak ramai. Tapi kalau peratus dia tinggi, kadar pengangguran tu tinggi, maksudnya penganggur dia ramai. Maksudnya, okey, kalau penganggur tu ramai, kita membazir dari segi faktor pengeluaran buruh. Okey, maksudnya tenaga buruh dah ada, tapi kita tak gunakan tenaga buruh yang sedia ada, kita membazir. Okey, so macam saya cakap tadi, okey, kadar pengangguran kalau bawah daripada 4%, maksudnya negara tersebut dianggap sebagai mencapai guna tenaga penuh. Okey, guna tenaga penuh maksudnya kadar pengangguran bawah daripada 4%. Okey, nak kira kadar pengangguran, okey, kadar pengangguran dia, formula dia adalah penganggur bahagi tenaga buruh darab dengan 100%. Okey, tapi korang boleh tengok juga berdasarkan formula yang tadi ni, iaitu tenaga buruh sama dengan guna tenaga tambah pengangguran. Okey, daripada formula yang daripada equation yang ni, korang boleh kira kadar pengangguran tu. Okey, di mana yang guna tenaga ni bawa pindah belah sana. Macam matematik sikit lah. Okay, guna tenaga ni positif, bila pindah sana jadi negatif. Okay, maksudnya tenaga buruh tolak guna tenaga. Okay, sama juga dengan pengangguran. So, sama juga pengangguran ni korang substitute je ataupun gantikan. Pengangguran tu penganggur lah. Okay, penganggur boleh dikira sebagai tenaga buruh tolak guna tenaga. Tu nak kira penganggur. Okay, so tenaga sama juga. Okay, tenaga buruh tolak guna tenaga bahagi dengan tenaga buruh darab dengan 100%. Okay, itu nak kira kadar pengangguran. Okey, dekat dalam buku teks, kita boleh tengok kadar pengangguran di Malaysia dari tahun 2005 sampai tahun 2015. Okey, ada naik turun. Okey, yang paling tinggi pun kita boleh tengok 3.7%. Okey, sikit lagi nak capai 4%. Kalau pada waktu ni tahun 2009 ni, masa ni kadar pengangguran tinggi. Maksudnya banyak orang menganggur. Okey, yang paling rendah sekali pada tahun 2014 iaitu 2.9%. Okey, pada waktu ni kadar pengangguran rendah. Okey, kalau kadar pengangguran rendah maksudnya tak ramai orang menganggur lah. Okey. Okey, untuk pengetahuan korang, Malaysia pernah mengalami kadar pengangguran yang paling tinggi 8%. Okey. Bila 8% tu lebih daripada 4%, kita tak capai guna tenaga penuh. Okey. Masa tu pada tahun 1986 kalau tak silap. Okey. Itu paling teruklah kadar pengangguran. Dan sekarang ni pada tahun lepas, 2019, negara yang paling teruk kadar pengangguran dia paling tinggi adalah Afrika Selatan, iaitu tak silap saya pada dia punya peratus 29% kadar pengangguran dia. Okey. Okey, kalau korang nak tengok kadar pengangguran yang terkini, korang boleh je Google Jabatan Perangkaan Malaysia. Tak, dia Jabatan Perangkaan Malaysia, so that nanti dia akan keluar laman web. Okey, ataupun dalam bahasa Inggeris dia Department of Statistics Malaysia. Okey. So, dekat situ korang boleh tengok macam-macam pasal ekonomi, pasal unemployment rate. Okey, unemployment rate ni lah kadar pengangguran. Okey, so korang boleh tengok GDP, GNP, CPI, macam-macam lagi lah. Okay, semua dari segi ekonomi. So, sekarang ni kita nak fokus dekat unemployment rate ataupun kadar pengangguran. Okay, kalau korang tengok dekat sini, ni ada graf dia. Okey, dia bagi kadar pengangguran daripada Januari 2019 sampai Januari 2020. Maksudnya bagi kadar Jabatan Perangkaan Malaysia, dia bagi graf statistik sepanjang setahun, kadar pengangguran sepanjang setahun. Okey, so kita boleh nampak lah tahun 2019, kadar pengangguran sebanyak 3.3%. Okey, lepas tu dia menurun pada tahun 2020, Januari 2020. Okey, kadar pengangguran turun sebanyak 3.3%. Turun sikit lah, 3.3%, turun kepada 3.2%. Maksudnya dia turun 1%, dia turun sikit je. Okey, so negara kita masih lagi mencapai tingkat guna tenaga penuh. Okey, so maksudnya bila kadar pengangguran tu menurun, maksudnya negara kita bilangan penganggurnya makin menurun. Okey. Kalau masalah pengangguran ni, dia boleh menyebabkan beberapa kesan lah, iaitu kesan terhadap ekonomi dan juga kesan terhadap masalah sosial. Okey, so kita fokus dulu kepada ekonomi. Okey, kesan pengangguran terhadap ekonomi negara. Okey, pertama, pendapatan negara sebenar kurang daripada pendapatan negara potensi. Okey, pendapatan negara ni maksudnya macam income, macam gaji jugalah. Macam kalau kita kerja, kita dapat gaji kan, tu pendapatan kita. Macam negara pun ada gaji dia, ada pendapatan dia sendiri. Okay, so pendapatan negara ni kalau dalam bahasa ekonomi kita panggil KNK. KNK tu adalah keluaran negara kasar. Keluaran negara kasar ni dalam bahasa Inggeris kita panggil GNI. GNI ni GNI ni adalah gross
Gross National Income, ataupun sebelum ni kita panggil GNP. Sama je, GNP ni Gross National Product. Okay. So pendapatan negara ni kita senang panggil KNK lah, KNK. So KNK ni dia ada 3 jenis, iaitu KNK benar. KNK benar ni lah adalah pendapatan negara sebenar. Lepas tu yang kedua adalah KNK potensi. KNK potensi ni adalah pendapatan negara potensi. Dan yang ketiga adalah KNK nominal. Okay, so apa tu KNK sebenar? KNK sebenar ataupun pendapatan negara sebenar ni, okay, dia ambil kira IHP tau, ataupun indeks harga pengguna, ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil CPI, Consumer Price Index. Yang ni saya ada tunjuk dekat video sebelum ni. Yang IHP ni kita boleh kira berdasarkan tahun asas dengan tahun semasa. Okey. So kalau kita ambil IHP tahun asas, okey, itu kita nak kira KNK benar ataupun pendapatan negara sebenar. Okey, pendapatan negara sebenarnya dia ambil kira IHP tahun asas, ataupun dia ambil harga asas ataupun harga tetap. Okey. So kalau maksudnya income tu, pendapatan tu dia diambil kira daripada harga tetap ataupun harga asas. Kalau pendapatan negara potensi ni ataupun KNK potensi ni, maksudnya pendapatan ataupun income yang diambil kira daripada daripada, maksudnya kita ambil kira pendapatan tu diambil kira daripada tingkat guna tenaga penuh. Okey. So kalau pendapatan negara tu pada tingkat guna tenaga penuh, itu maksudnya KNK potensi. Maksudnya pendapatan tu dicapai kalau diguna semua faktor pengeluaran yang ada. Okey. Okey, faktor pengeluaran kalau korang ingat belajar dekat masa form 4 dulu, chapter 1 kan. Faktor pengeluaran tu ada 4. Saya ingat BMTU je. Okey, BMTU, buruh, modal, tanah, usahawan. Okey, itu adalah faktor pengeluaran. So kalau KDNK potensi ataupun pendapatan negara potensi ni, pendapatan yang bila mana dia dapat yang dia guna semua faktor pengeluaran yang ada. Okey, dia tak membazir. Okey, itu maksud pendapatan negara pendapatan negara potensi. Okey. Lagi satu saya nak bagi tahu, yang ketiga ni, pendapatan nominal ni dia pendapatan yang mengambil kira IHP tahun semasa. Okey, diikut harga semasa lah. Okey. Okay, berbalik kepada kesan tadi. Okey, kesan pengangguran terhadap ekonomi kan. Okay, dia kata pendapatan negara sebenar ataupun KNK benar kurang daripada pendapatan negara potensi ataupun KNK potensi. Bila KNK benar ni lebih kurang daripada KNK potensi, okey, ini menunjukkan bahawa ekonomi sesebuah negara tu sedang mengalami kemelesetan. Ekonomi tak bagus. Okey, ekonomi tak bagus, okey, menyebabkan pengangguran tinggi. Okey, pengangguran tu banyak. Okey, so ini bila pengangguran ekonomi tak bagus, pengangguran banyak, sebab apa? Sebab dia tak gunakan, negara tu tak gunakan faktor sepenuh, dia tak gunakan sepenuhnya faktor pengeluaran yang ada. Dia banyak membazir. Okey. Okey, kesan pengangguran terhadap ekonomi negara. Okey, yang kedua adalah hasil kerajaan berkurang. Okey, kerana kutipan cukai pendapatan kurang. Okey, yalah kalau bila orang tak bekerja, kerajaan tak boleh kerajaan tak boleh dapatkan cukai pendapatan. Orang tak bekerja, macam mana kerajaan nak kenakan cukai pendapatan? So bila kerajaan tak kutip cukai, kerajaan pun kuranglah pendapatan, income pun berkurang. Okey. Okey, nombor 3 dia kata ketidakcekapan dalam pengeluaran dan pembaziran sumber ekonomi. Okey, yang ini dia akan merugikan negara. Okey, sebab kita ada sumber ekonomi, kita tak menggunakan sumber ekonomi yang sedia ada, kita membazir. Okey, faktor pengeluaran tu kita tak gunakan dengan sepenuhnya. So itu menunjukkan pengeluaran kita tidak cekap. Okey, nombor 4. Okey, dia kata kesan yang nombor 4, dia kata menghalang pertumbuhan ekonomi akibat pelbagai masalah sosial. Ialah bila berlakunya pengangguran, dia akan menyebabkan timbul pelbagai masalah sosial. Okey, so masalah sosial ni dia akan merencatkan pertumbuhan ekonomi. Ekonomi tak akan berkembang dengan pesat, tak akan berkembang maju disebabkan masalah sosial. Okey, bila orang tak bekerja, okey, dia akan ada masalah, dia akan stres. Macam kita lah, kalau tak kerja, kita stres, tak ada duit, macam mana nak bagi anak bini. Lepas tu bila stres akan menyebabkan hilang keyakinan diri kan. Lepas tu bergaduh pula dalam keluarga, apa semua, masalah sosial. Lepas tu menyebabkan hutang sana hutang sini, bergaduh sana bergaduh sini. Lepas tu kalau tak ada duit, ada tu mulalah merompak, menyamun apa semua untuk dapatkan duit, buat kerja yang haram lah untuk dapatkan duit kan, terdesak. Okey, so itu yang merencatkan pertumbuhan ekonomi negara. Okey. So nombor 5, dia kata taraf hidup masyarakat menurun kerana kuasa beli telah menurun. Yalah, bila kita tak ada kerja, macam mana kita nak beli barang? Kita tak ada duit nak beli barang. So bila kita tak beli barang, taraf hidup kita menurun. Taraf hidup kita menurun sebabkan kita tak ada duit nak membeli barang. Okey.
Okey, masalah pengangguran, okey, dia boleh beri kesan kepada masalah sosial juga, okey. Masalah sosial ni, okey, macam, okey, pertama, kadar kemiskinan, okey, meningkat. Yalah, bila kita tak kerja, tak ada duit, macam mana kita nak bayar sewa rumah, nak bayar kereta, kan, nak bagi anak sekolah, apa semua tu. So, kita semakin, bila kita tak ada duit, kita semakin miskin dan miskin. So bila rakyat semakin miskin, kadar kemiskinan meningkat, so macam mana ekonomi tu nak berkembang, kan? Okey. So yang kedua, okey, menimbulkan masalah kekeluargaan, okey. So bila contoh si suami tak bekerja, kan, okey, dia stres, tak kerja, duit tak ada, apa semua, mula marah-marah anak, kan, marah anak bini apa semua. So sebab apa masalah, jadi macam tak tenteram, jadi konflik, kan, boleh bergaduh, masalah dalam keluarga disebabkan tekanan hidup, okey. Sebab kos sara hidup nak menampung keluarga tu tak ada, okey. So ada yang tertekan, ada isteri lari, kan, lepas tu ada anak-anak yang tak tahan, okey, buat masalah lain pula. Tu masalah kekeluargaan lah, okey. Itu akan bagi efek juga, okey, dia akan bagi efek dekat ekonomi negara. Sebab bila masalah keluarga ni timbul, okey, diorang jadi orang yang negatif lah. So diorang tak boleh nak bekerja, diorang tak boleh fikir jalan lain, macam itulah, okey. So kesan pengangguran terhadap masalah sosial negara. Yang ketiga adalah, okey, masalah kehilangan kemahiran dan keyakinan diri. Okey, bila orang dah tak bekerja, kan, banyak yang menganggur apa semua tu, okey, bila dah lama tak kerja, okey, lama-lama kemahiran yang ada tu makin hilang tau. Okey, dia macam dah lupa. Padahal dulu contoh dia kerja kilang, kan, hari-hari buat benda yang sama sampai dah muak dah boleh hafal dah cara macam mana tu packaging ke apa benda lah. Bila dia diberhentikan kerja ke, dia tak kerja selama beberapa tahun apa semua, okey, bila dia nak kerja balik, mungkin dia dah lupa skill tu, kemahiran tu, okey. So itu akan menyebabkan dia hilang keyakinan diri, okey. Bila dah lama tak kerja, dah lupa dah apa benda dulu yang dia buat tu, okey. Kemahiran tu hilang sebab kita dah lama tak buat, kan, kita lupa. Lepas tu keyakinan diri, bila pengangguran ni, orang tu dah banyak kali pergi interview apa semua, tak dapat. So bila tak dapat tu, bila banyak kali pergi interview tak dapat tu, yang buat rasa down tu, rasa macam apa lagi yang tak kena, aku ni tak cukup pandai lagi ke, aku ni tak layak ke nak kerja, macam tu lah. Kadang orang tu bukan memilih kerja sangat, tapi dah memang tak ada kerja, kan, memang tak kerja tak ada, macam mana nak bagi, macam tu. So dia akan membuatkan kita ni kehilangan keyakinan diri, okey, dan juga kemahiran. Okey, dan last sekali, okey, dia akan meningkatkan kes jenayah. Okey, kes jenayah ialah tak ada duit. So dia akan menyebabkan kes ragut, merompak, pecah rumah dan sebagainya akan meningkat. Okey. Jenis pengangguran. Okey, pengangguran ada 3 jenis, okey, iaitu pengangguran kitaran, pengangguran berstruktur dan pengangguran geseran. Pengangguran kitaran. Okey, nama lain bagi pengangguran kitaran ialah pengangguran edaran. Okey, pengangguran kitaran ni berlaku bila keadaan ekonomi adalah lembap. Maksudnya ekonomi slow. Okey, ekonomi slow disebabkan oleh permintaan agregat berkurang. Okey, permintaan agregat berkurang sebab aktiviti perniagaan perlahan, aktiviti perniagaan berkurang. Okey, perniagaan bisnes, okey, diorang tak keluarkan, diorang tak teruskan pengeluaran, okey, pengeluaran diorang sedikit, okey, sebab ataupun diorang stop production, okey, diorang berhentikan pengeluaran sebab tak ada permintaan. So bila tak ada permintaan ataupun demand, buat apa dia nak keluarkan barang, buat apa dia nak jual, buat apa dia nak hasilkan barang, kan. So bila dia stop demand, bila dia berhentikan permintaan atau dia kurangkan permintaan, dia tak perlukan pekerja. Dia tak perlukan pekerja untuk buat kerja-kerja tu, buat production apa semua, sebab dia tak produce barang, okey. So bila dia tak perlukan pekerja, automatik akan berlaku pengangguran, okey. So bila berlaku pengangguran, kita akan tenaga buruh akan hilang pekerjaan, okey, dan dia akan efek kepada ekonomi negara, okey. So macam sekarang ni, okey, sekarang ni berlakunya krisis atau wabak COVID-19, okey. So COVID-19 ni hampir seluruh negara dekat dunia terjejas dan hampir seluruh negara mengalami masalah pengangguran. Okey, dekat Malaysia sendiri pun berapa ramai pekerja dah diberhentikan, okey, ada yang cuti tanpa gaji, okey, sebab ekonomi sangat slow, okey, perniagaan tak buka, okey, perniagaan tak dapat dijalankan. Ataupun okey, sekarang ni pun kerajaan dah bagi kebenaran untuk buka perniagaan secara berperingkat, kan. Okey, tapi masih lagi slow disebabkan orang sekarang tak ada duit untuk berbelanja. Okey, lebih kepada barang keperluan daripada kemahuan. Lebih kepada barang-barang yang penting lah. Okey, so itu menyebabkan ekonomi. Bila ekonomi down, itu akan menyebabkan pengangguran kitaran. Okey.
Okey, jenis pengangguran yang kedua adalah pengangguran berstruktur. Okey, pengangguran berstruktur ni terjadi disebabkan oleh perubahan struktur ekonomi dekat sesebuah negara tu. Okey. So, perubahan struktur ekonomi ni berlaku disebabkan oleh masalah yang timbul akibat kebergantungan ekonomi negara kepada sektor utama. Okey, maksudnya struktur ekonomi sesebuah negara tu berubah bila berlakunya masalah. Kalau dia ekonomi negara tu bergantung sangat kepada sumber utama. Bila dia bergantung sangat kepada sumber utama, lepas tu tiba-tiba ada masalah, so daripada situlah struktur ekonomi dia akan berubah. Dia cuba pergi ke sektor yang lain. Macam tu. Contohnya macam negara Venezuela. Negara Venezuela tu mengalami hyperinflasi tau. Inflasi dia sangat tinggi. Dia mengalami masalah ni lah. Sebab Venezuela ni dia terlalu bergantung kepada minyak. Dia terlalu bergantung kepada minyak. Memang sebab negara dia orang kaya dengan minyak. Tapi pada tahun 2016 harga minyak sedunia turun mendadak tau, merosot gila. So bila harga minyak dunia turun, so dia automatik dia efek ekonomi negara Venezuela tu. So disebabkan harga minyak global tu turun, dia orang terpaksa tukar. Dia terpaksa ubah dia punya struktur ekonomi. Daripada fokus kat minyak dia, maybe dia orang pun fokus kat struktur ekonomi ataupun sektor ekonomi yang lain pula. Macam tu. Itu contohlah. Sebab tu sesebuah negara tu dia tak boleh bergantung sangat pada sektor utama sahaja. Sektor utama ni macam sektor utama ni dia bergantung kepada ni tau, hasil alam semula jadi. Dia menghasilkan bahan mentah daripada alam semula jadi. Macam aktiviti pertanian, pelumbungan, penternakan, macam itulah. So macam negara kita Malaysia, kita ada 3 sektor kan. Sektor utama, sektor kedua, sektor ketiga. Sektor utama ni dia macam saya cakap tadi, sektor utama ni dia menghasilkan bahan mentah daripada alam semula jadi. Macam negara kita Malaysia sebelum merdeka, awal-awal tahun 1940-an dulu, sebelum merdeka, orang-orang tanah Melayu banyak tanam padi, toreh getah, berkebun, bertani, apa lagi, nelayan, jadi nelayan, tangkap ikan sebagainya lah kan. Itu kiranya pada waktu tu 1940-an tu, orang-orang pada waktu tu dia bergantung kepada sektor utama sahaja. So lepas merdeka, negara kita beralih kepada sektor kedua. So bila kita beralih kepada sektor kedua ni apa sebenarnya? Sektor kedua ni dia memproses bahan mentah menjadi barang siap ataupun hampir siap. Contohnya macam gandum. Gandum tu adalah bahan mentahan, maksudnya bahan mentah daripada hasil alam semula jadi. Gandum tu daripada sektor utama. So daripada gandum tu kita proses buat roti kat kilang. So bila proses buat roti, kita masuk ke sektor kedua. Macam tu. So bila Malaysia tukar daripada sektor utama ke sektor kedua ni dia banyak guna mesin tau. So bila banyak guna mesin, perniagaan banyak guna mesin untuk hasilkan pengeluaran, diorang akan kurangkan pekerja. Bila diorang kurangkan pekerja, itu yang menyebabkan pengangguran. So sektor kedua ni berlaku pada tahun 1970-an lepas merdeka. So lepas tu bila dah lama-lama, awal tahun 2000, Malaysia beralih pula kepada sektor ketiga. Sektor ketiga ni dia lebih kepada perkhidmatan. Dia terus kepada end user ataupun terus kepada pelanggan lah, kepada pengguna. So sektor ketiga ni dia lebih banyak menawarkan peluang pekerjaan. Walaupun sesebuah negara tu dah buka banyak sektor kan. Dah wujudkan banyak peluang pekerjaan. Banyak wujudkan keperluan tenaga buruh. Tapi penganggur still tak mampu dapatkan pekerjaan baru sebab diorang bila kerajaan buka ekonomi sektor ekonomi baru, bila sektor ekonomi baru memerlukan skill ataupun kemahiran yang baru. So penganggur yang nak cari kerja tu tak dapat kerja sebab diorang tak ada kemahiran yang diperlukan dalam sektor baru tu. Tak ada kemahiran, tak ada kelayakan. So sebab tu diorang still juga menganggur. Kalau diorang nak kerja pun diorang kena belajar kemahiran baru tu, baru diorang dapat kerja. Macam tu lah. Jenis pengangguran yang ketiga adalah pengangguran geseran ataupun kita panggil sebagai pengangguran normal. Pengangguran geseran ni berlaku bila tenaga buruh tu dia tak bekerja dalam suatu tempoh masa tertentu.
disebabkan oleh perpindahan pekerjaan. Perpindahan pekerjaan ni mungkin daripada kerja lama dia nak pergi ke kerja baru. Sementara tu dia tengah cari, dia tak kerja lah sebab nak cari kerja baru, ataupun pelajar universiti lepasan dia dah grad, okey, lepas habis belajar dia tengah usah-usah cari kerja kan. So dia tak kerja. Macam itulah berlakunya perpindahan pekerjaan. Okey. So sebab apa berlakunya pengangguran geseran? Sebab pekerja kurang mobiliti. Okey, kurang mobiliti tu dia kurang bergerak untuk cari kerja. Okey, dan juga pekerja tu dia kurang dapatkan maklumat, kurang dapat info dekat mana ada peluang-peluang pekerjaan. Macam tu. Okey, so kebanyakannya pengangguran geseran ni dialami oleh pelajar graduan universiti lah, lepasan universiti. Okey, so biasanya jangka masa untuk pengangguran geseran jangka masa pendek lah. Okey, dia sekejap je. Okey, sebab sementara nak dapat kerja tu dia menganggur kan. So jangka waktu dia pendek dan kadar yang sangat rendah. Kadar pengangguran geseran ni sangat rendah, antara 2% hingga ke 4%. Okey, so sebab apa ataupun faktor apa yang menyebabkan pengangguran geseran ni? Okey, yang pertama sebabkan sikap penganggur tu dia terlalu pilih pekerjaan. Okey, sampai sanggup menganggur. Okey, dia terlalu pilih pekerjaan, dia sampaikan dia nak kerja kalau dapat pekerjaan yang dia nak. Okey, kalau dia dapat pekerjaan yang dia nak tu baru dia kerja, macam tu lah. Okey, dia terlalu memilih, demand sangat. Okey, tak semestinya. Banyak orang sekarang ni cakap okey, budak ini demand. Okey, contohnya belajar degree tapi dapat gaji diploma. So ataupun belajar tinggi-tinggi tapi kerja biasa-biasa je kan. So tu demand lah. Tapi ada juga pekerja bukan lepasan universiti yang demand. Contohnya macam pekerja tu kalau contohlah dia diberhentikan kerja ke apa ke kan, dia dah biasa kerja yang high class kan, contoh dia kerja kat oil and gas ke apa. Okay, so disebabkan ekonomi tak stabil ke apa, dia maybe terpaksa dibuang kerja ke apa. Okay, so dia kena cari kerja baru. Bila dia nak cari kerja baru, dia memilih, dia nak kerja yang sama macam kerja yang dia dapat sebelum ni, nak gaji yang sama. Kalau 10,000 gaji dia sebelum tu, 10,000 juga gaji dia nak. So padahal peluang pekerjaan terhad. So dia sanggup tak kerja semata-mata nak dapatkan gaji yang sama macam sebelum tu. Tu demand tinggi lah. Okay, tu sikap dia. Okay, kalau sepatutnya contoh kalau dia ada komitmen lain kan, macam nak sara anak bini ke apa ke, kerja je lah sementara kan. Nak tunggu kerja yang dapat sama gaji tu susah, so kerja je lah sementara dulu. Okay, kerja jadi Grab ke Panda ke apa-apa lah kan. So itu contoh dia lah. Okay, yang kedua, penganggur dia tak bersungguh-sungguh tau untuk cari pekerjaan. Okay, ataupun dia kurang minat untuk mencari pekerjaan. Okay, so bila korang contoh apply kerja dekat Jobstreet ke, dekat Mau Kerja ke apa, kan banyak sekarang kan aplikasi cari kerja sekarang. Okay, tapi banyak majikan komplain yang orang-orang yang mohon kerja ni diorang tak minta kerja dengan bersungguh-sungguh lah. Diorang tak bagi resume yang proper. Ada yang tak ada gambar, ada yang cincai je bagi gitu je lah. Bila penganggur ataupun pekerja tu, bila orang tu tak bagi, candidate tu dia tak bagi resume yang proper kan, so dia akan menyebabkan majikan tu kurang berminat lah untuk hire orang tu bekerja macam tu. Okay, so yang ketiga adalah kekurangan maklumat tentang pekerjaan yang ditawarkan dan pekerja yang kurang mobiliti. So macam tadi saya cakap lah. Okay, so diorang tak dapat info sangat. Okay, tak dapat info kat mana ada kerja kan, kat mana ada kerja kosong apa semua. Lepas tu diorang pun jarang bergerak. Contohnya harapkan online application je. Dia tak rajin pergi satu company ke company lain tanya ada kerja kosong ke tak, macam tu lah. Okay, so yang keempat, penganggur lebih suka membuat kerja-kerja yang tak formal, okay, dan tidak tetap, okay, sebagai mata pencarian. Okay, so maybe dia ada skill tertentu tapi dia tak gunakan. Dia lebih suka sementara dia nak dapat kerja yang bagus tetap tu, dia buat kerja-kerja lain yang orang kata maybe senang kot. Macam saya cakap tadi lah, contoh kerja oil and gas. Dia lebih suka, kalau dia kerja pun sementara tu dia nak dapat kerja yang bagus sama level dengan kerja sebelum ni, dia buat Food Panda ke, ataupun dia buat Grab je ke. Grab kan tak terikat, macam kalau ada job ada, tak ada. So dia lagi suka buat kerja-kerja yang income dia tak tetap macam tu. Macam diorang kata macam saya saja, janji dapat duit, macam tu lah. Okay, so tu contoh lah. Okay, lepas tu yang last sekali, majikan mengambil masa yang lama dalam memilih pekerja yang baru. Okay, yang ni pun satu hal juga. Maybe sebab ada setengah majikan yang terlalu cerewet, yang nak pekerja yang
apa tu, kemahirannya tinggi, yang bagus, semua perfect, tapi bagi gaji ciput. Tu pun tak best juga kan. So diorang nak tunggu sampai dapat betul-betul kriteria yang diorang nak, baru diorang hire pekerja. Itu akan merugikan. Itu yang menyebabkan orang menganggur kan. Mungkin ada kandidat yang bagus, dah sesuai untuk position tu, tapi dia tak ambil disebabkan oleh kriteria tertentu yang diorang nak. Okay, so macam tu lah.